Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berkumpul lagi dalam majlis yang kedua dalam membaca kitab Zadul Ma'ad, persediaan atau bekalan bagi kita menuju ke akhirat kelak, yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Saya mohon maaf atas kitab ni sebab memang susah nak dapat Sebab saya tak menyangka kuliah ni akan seramai ni Saya sangka kuliah ni lebih kurang 15 ke 20 orang je. Tapi Alhamdulillah atas sambutan yang baik dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka bila kita order kitab tu, kita order lebih kurang 20 lebih je. Jadi yang tuan-tuan dah ambil tu lah. Jadi kitab yang menyusul akan datang lebih kurang 3-4 minggu lagi lah, sebulan lagi insyaAllah. Jadi hari ni saya baru minta sahabat-sahabat kita photostat kan. InsyaAllah saya rasa dalam bulan ni kita masuk pun bab pertama lagi. Kita akan masuk mukaddimah dulu, Alhamdulillah. Jadi bab pertama insyaAllah bulan depan insyaAllah. Jadi kat mukaddimah dia, Imam Ibn Qayyim ni mukaddimah dia agak panjang. Mukaddimah dia agak panjang dan perlukan huraian. Sebab Imam Ibn Qayyim ni dia punya bahasa dan penjelasan dia sangat tinggi. Bahkan kalau kita baca buku terjemahan dia, nampak apa punya bahasa tengah terbalik ni kitab ni. Sebab si penterjemah tak mampu nak menterjemahkan seperti mana dalam bahasa Arab ni. Dan siapa yang boleh bahasa Arab, yang boleh baca kitab Arab, akan tahu jauh langit dan bumi dari kesedapan bahasa daripada bahasa Arab dan bahasa Melayu itu sendiri. Patutlah kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan inna ja'alnal Qur'ana Arabiyan. Inna ja'alnal Qur'ana Arabiyan. Kami telah menjadikan Quran itu Arabiyan, bahasa Arab. Qur'anan Arab. Ayat lain Allah kata Quran mubin, dalam bahasa yang jelas, mubin. Sebab Allah Ta'ala telah menurunkan Quran dalam bahasa Arab kerana kecantikan bahasanya dan kejelasan maknanya. Kecantikan bahasa dan kejelasan makna. Kadang-kadang bahasa kita ni atau bahasa-bahasa orang bukan bahasa Arab ni, bahasanya sedap tapi maknanya jauh daripada makna yang dimaksudkan. Ada pun bahasa Arab, kita akan tengok dia punya makna dia tu kena dengan kecantikan bahasa tu tak sama. Oleh sebab tu kitab ni dia memerlukan kepada penjelasan. InsyaAllah kita dah baca, Alhamdulillah kita dah baca pada kuliah yang lepas Muqaddimah Muhaqqiq. Muqaddimah Muhaqqiq, iaitu orang yang orang yang memeriksa kesahihan ataupun yang mengkaji kitab ni, Muhaqqiq. Dan kita telah masuk kepada bab dalam apakah hukum beramal dengan hadis dhaif kan. Kalau tuan-tuan ingat lagi apa hukum beramal dengan hadis dhaif? Lupa, minggu lepas saja. Apa hukum beramal dengan hadis dhaif? Boleh tak kita pakai hadis dhaif? Abang Rahman, boleh tak pakai hadis dhaif? Tak boleh secara mutlak ke ataupun dibolehkan dalam beberapa bab? Apa bab yang boleh tu? Dalam bab apa yang boleh? Fadilat amal. Ustaz Syawal tak jawab, ada ustaz. Apa yang boleh? Dalam bab kita baca, kita ulang kaji kat rumah Fadail, bab fadail amal. Kata Anas bin Malik, kami ini bila kami mendengar ayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan berkumpul dan kami akan berbincang, kami akan mengulang kaji. Tadzakarna ba'duna ba'dha. Kami akan mengulang kaji antara satu sama lain. Jadi kat sini kita kata hadis dhaif boleh pakai dalam bab fadail amal, dalam bab kelebihan beramal, dengan beberapa syarat yang Allah ulama letakkan. Apakah syarat yang pertama? Boleh bagi dah. Bagi je Zul. Letak ni.
Patah balik. Jadi apa syarat beramal dengan hadis tadi? Dibenarkan beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadail a'mal. Tetapi ada beberapa syarat yang kita mesti penuhi. Oh, nota ini telah mengganggu konsentrasi. Bagi dulu. Bayar kemudian pun boleh, tak kena bayar sekarang. Apakah syarat yang diletakkan ulama' kalau nak beramal dengan hadis dhaif tadi? Ulama' letakkan beberapa syarat. Yang pertama Puan Rafi'ah, tidak berlebihan. Berlebih macam mana tu? Tidak sangat lemah. Ahsanti barakallahu fik. Pertama, hadis dhaif tadi bukan bersangat-sangat dhaifnya, iaitu dhaif dia tu tak berkait dengan agama. Ya, kalau kita tengok hadis ni, dia ada dua syarat perawi. Dia seorang perawi hadis tu dia mesti ada dua syarat. Dia panggil dhabit. Yang kedua dia panggil thiqah ataupun adalah. Dia ada adil. Jadi sifat adalah, adil dan dhabit. Seorang perawi hadis dia kena dua syarat ni barulah dia jadi perawi yang thiqah, dia panggil perawi yang kuat, yang boleh dipercayai. Yang pertama dia panggil adil. Al-adlu. Adil di sini bukan adil yang kita faham. Adil di sini bukan adil yang kita faham. Adil yang kita faham tu macam politik sekarang tu, bagi sama rata hak adil apa setiap. Adil di sini maknanya ialah dia tidak melakukan dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa kecil, dan tidak melakukan perkara yang boleh merosakkan maruah dia. Itu maksud adil. Jadi seorang perawi hadis ni dia mesti tidak buat dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar tu terlibat dalam bid'ah. Termasuk dosa besar tu terlibat dalam bid'ah. Contohnya kalau dia ada bid'ah Syiah contohnya, ataupun dia ada bid'ah Khawarij, iaitu yang mengkafirkan orang melakukan dosa besar. Atau padanya ada bid'ah Qadariyah, iaitu menolak qada dan qadar. Atau padanya ada bid'ah Sufiyah, iaitu bid'ah dia melampau-lampau mengagungkan gurunya. Atau ada padanya bid'ah Kuburiyah, iaitu pergi menyembah kubur. Yang ni perawi yang kita akan tolaknya, tidak akan diterima hadisnya. Dan ini seburuk-buruk perawi kalau terlibat dalam bid'ah. Yang kedua, dia tak melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar seperti tak melakukan minum arak, berzina dan lain-lain. Dan kedua, dia tak melakukan dosa-dosa kecil, berterusan melakukan dosa kecil. Dan seterusnya, dia tidak melakukan perbuatan yang boleh merosakkan maruah dia sebagai ahli hadis. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Hilyatul Talibul Ilm, perhiasan bagi talibul ilm, seorang penuntut ilmu tu, dia kata seorang penuntut ilmu tak boleh ketawa terbahak-bahak, tak boleh duduk seperti duduk orang yang buruk akhlaknya, tak boleh bercakap dengan bahasa yang terjerit-jerit, sakhab, bahasa Arab panggil sakhab. Dia oi lah apalah, dia tak boleh bercakap dengan bahasa ini, perkara yang boleh merosakkan muruah dia. Jadi kat sini kita kata ini syarat yang pertama perawi yang kita panggil adil. Syarat kedua dia panggil dhabit. Dhabit ni hafazan yang kuat. Bila nak sebut hadis tu dia boleh keluar terus hadis tersebut. Dia tak kata tak ada. Itu dipanggil dhabit, ingatan yang kuat. Jadi kalaulah dia tu melakukan dosa besar, maka dia terus jadi perawi yang lemah, tak boleh pakai. Atau perawi yang lemah ingatannya, terus jadi perawi yang lemah. Tetapi perawi yang sangat-sangat lemah ni ialah bila berkaitan dengan agama. Hadis tu boleh jadi sangat lemah kalau perawi tu dia ada kerosakan dalam bab agama. Contohnya dia ni terlibat memalsukan hadis contohnya. Terkenal sebagai wadda', pemalsu hadis contohnya. Ataupun muttaham bil kadzib, dia pernah dituduh menipu.
Apatah lagi kalau menipu, dituduh menipu pun orang tak ambil hadisnya. Ni kalau menipu lagi orang tak ambil. Ini menipu dalam TV cakap hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, memakai serban, salat memakai serban 70 kali ganda lagi baik dari baik. Ini hadis yang tak sahih. Bahkan sebahagiannya buat hadis palsu dalam ceramah-ceramah mereka. Ada hadis palsu buat dalam ceramah. Ada. Kalau sikit, kalau tak nak sebut lah, kalau sebut kan kalau majlis mengutuk orang tu macam Al-Ma'ad ni Jadi kita kata ini dua ni musibah yang terbesar dalam masyarakat kita. Yang kedua tadi ialah hafazan yang lemah. Jadi biasanya hadis yang lemah tapi tak terlampau lemah ni biasa berkaitan dengan hafazan, bukan berkaitan dengan agama. Faham ya bab ni? Jadi kat situ kata hadis yang dhaif tadi boleh pakai pertama kalau tak terlampau lemah. Yang kedua syarat dia apa? Yang kedua syarat dia mestilah dia membincangkan perkara kelebihan dalam amal yang telah sahih. Ahsan, tabarakallahu fik. Maksudnya amalan tersebut dah ada sahih, contohnya amalan solat duha contohnya, ataupun solat qiyamul lail, tapi dia buat satu hadis yang tak sahih, yang dhaif berkaitan perkara tersebut, maka perkara tersebut boleh lagi ulama nukilkan. Sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab ulama-ulama kita yang besar seperti Ibn Rajab Al-Hambali, dalam kitab dia Jami' Ulum wal Hikam ada hadis dhaif. Hatta kitab Tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahab tu yang kita baca, yang kita selalu baca, dia hadis dhaif. Tapi semua hadis dhaif yang diceritakan terletak di bawah asal yang padanya ada hadis sahih menyebutnya. Maka ini baru boleh pakai. Yang ketiga, bila beramal dengannya dia tak boleh i'tiqad 100% iaitu daripada Nabi. Maksudnya dia kata kita beramal, kita kemungkinan benda tu ada daripada Nabi SAW. Maka tak bolehlah kita pertahankan. Tak boleh pertahankan macam hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini nota sudah ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Marilah kita baca Muqaddimah Imam Ibn Qayyim sendiri. Muqaddimah Imam Ibn Qayyim sendiri yang ditulis di bawah tangan beliau. Pengantar penulis kan, boleh nak kat situ. Ada pengantar penulis, muka surat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bahasa Arabnya ada bismillah. Bismillah, ada bismillah atas ni. Dia kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Patutnya ada bismillah. Ini sunnah para anbiya kita. Sunnah para anbiya bila dia memulakan satu tulisan dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini berdasarkan kisah Nabi Sulaiman, fa innahu min Sulaiman. Bila Ratu Sabak kata, ya wahai ayuhal malak, qad ja'ani kitabun karim, telah datang kepada aku satu tulisan yang sangat mulia. Fa innahu min Sulaiman, fa innahu bismillahirrahmanirrahim. So datang daripada Sulaiman, maka dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia hantar surat kepada Maharaja Rom, dia tulis bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila azimir Rom. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pembesar-pembesar Rom, sesungguhnya aslim taslam, masuk dalam Islam masa kamu akan selamat. Jadi kat situ bismillahirrahmanirrahim. Satu guru kami dahulu, kalau kita hantar assignment tak baca bismillah, dia akan buang assignment tu. Awal-awal lagi dia akan, kita dah punyalah betulkan, kata ambil balik assignment awak ni. Kita pun betul, apa yang salah ni dah check habis dah. Kita hantar balik, ambil, dia tak cakap, dia diam je. Hantar berkali-kali, sekali kata, kamu tak tengok ke, kamu minta dia bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sunnahnya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik wakil. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Apa beza puji alhamdu? Bahasa Arab ni, puji dalam bahasa Arab ada dua. Satu hamdu, satu madhu. Satu hamdu, ha mim dal. Satu madhu, mim dal ha. Mim dal ha.
Madhu. Satu hamdu. Kalau hamdu kita pujinya atas sifat, kalau hamdu kita pujinya atas kebesaran dan keagungan yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, kehebatan. Kalau madhu, puji itu sekadar puji bagi sifat yang tidak ada ikhtiar baginya, maksudnya bukan atas perbuatan dia. Contohnya, cantik hamba Allah tu. Jadi kita puji dia cantik. Cantik itu bukan ikhtiar dia, bukan perbuatan dia. Cantik itu memang Allah Ta'ala telah jadikan dia cantik. Itu dia panggil madhu. Tapi kalau kita kata bagus je ni, rajin datang mengaji kat Asal Taklim, yang ni kita hamdu. Itu beza bahasa Arab. Satu madhu, satu hamdu. Dan hamdu ini bila ada alhamdu, maka dia hanya, maksudnya lil istighraq, maksudnya hanya untuk meliputi segala bentuk pujian. Bila ada meliputi segala bentuk pujian, yang ini hanya layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kata alhamdu lak, tak kita kata tu segala puji bagi kamu, tak boleh. Sebab alhamdu hanya layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kalau kita nak syarahkan Rabb tu boleh makan setengah jam lagi. Tapi Rabb tu, kita kata Rabb itu ialah pemilik, pentadbir, maksud lagi pencipta al-alamin. Yang ini boleh rujuk surah Al-Fatihah. Rabbil alamin maksudnya pencipta, pemilik dan pentadbir al-alamin, alam sekalian alam. Kenapa alam dia tulis banyak? Al-alamin, macam-macam alam ada. Alam manusia, alam jin, alam haiwan, alam dan manusia. Kita belajar di sekolah dulu kan, al-alamin. Wal aqibatu lil muttaqin, dan pengakhiran yang baik bagi orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ini akidah al-wala dan al-bara, iaitu haram kita bermusuh dengan orang yang beriman. Haram kita bermusuh dengan orang yang beriman. Bayangkan dalam Islam, memboikot saudaranya pun telah haram, apatah lagi bermusuh. La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Kalau boikot pun telah haram, maka apakah lagi memusuhi. Haram memusuhi orang Islam. Yang seterusnya, wala ilaha illallah, dan tiada sembahan yang layak disembah melainkan Allah. Al-awwalina wal-akhirin, sembahan orang yang permulaan dan orang yang pengakhiran. Wa qayyum, qayyum maksudnya apa? Wa qayyum, qayyum kita baca ya, dalam buku ni kata apa? Pengatur langit dan bumi kan. Qayyum ni bukan sekadar pengatur. Qayyum ni penjaga, pentadbir, yang menjaga. Qayyum. Lepas tu kita ada 2 nama Allah Ta'ala yang paling besar, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Segala sifat baik pada manusia, kehebatan pada fizikal manusia itu, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu boleh kita rujuk pada Hayyu, yang hidup. Yang hidup maksudnya yang tak tidur, yang tak makan, yang tak perlukan kepada benda-benda ni semua. Al-Qayyum maksudnya yang menjalankan tugasnya. Si penjalan tugas mesti mempunyai skill-skill yang patut dia ada. Mesti ada sifat-sifat yang patut dia ada. Al-Qayyum maksudnya sifat apa? Maksudnya Al-Alim, yang bijaksana. Al-Khabir, merujuk pada sifat Al-Qayyum. Kalau la ta'khuzuhu sinatun wala naum, kita baca Allahu la ilaha illa huwal Hayyu Al-Qayyum. 2 nama ni idza du'iya bihi ajab. Bila dia berdoa dengan 2 namanya mustajab. Sebab tu dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Ada 2 nama Allah. Bila kita berdoa dengan 2 nama ni, maka doa itu mustajab. Iaitu apa? Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Sebab tu Allah Ta'ala telah membuka 2 sifat, ada menyebut dalam 2 surah yang terbesar dalam Al-Quran, iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, dengan ada 2 ayat ni. Ada 2 ayat ni. Pertama dalam surah ayat kursi. Pertama dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan juga ada pada surah Ali Imran pada ayat-ayat awal. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu maksud dia. Jadi kat sini qayyum, iaitu yang mentadbir, yang menjaga dan semuanya. Al-Qayyum. Qayyum apa dia? Qayyumus samawati wal ardin, iaitu yang mentadbir, menjaga langit dan bumi. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Alladzi la fawza illa fi ta'atih, iaitu tidak ada keberuntungan kecuali dalam ketaatan kepadanya.
Tidak ada kemuliaan kecuali merendah kepada keagungannya. Maksudnya la izza, tidak ada kemuliaan melainkan kita merendahkan diri kepada keagungan Allah. Tidak ada kemuliaan melainkan kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW yang sebut, tidak ada bertambahnya kemuliaan seseorang tu dengan bertambahnya kemuliaan seseorang itu dengan tawaduk. Dan hadis yang dalam sebut tu, tidak berkuranglah kemuliaan seseorang itu dengan sifat tawaduk. Maksudnya lagi kita bertawaduk kepada Allah SWT, lagi mulia kita di akhirat kelak. Itulah hadis yang sahih, man taraka libasal syuhrah tawadu'an lillah albasahu Allahu yaumal qiyamah dengan pakaian kemuliaan. Nabi SAW dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Siapa meninggalkan pakaian kemuliaan di dunia, Allah Ta'ala akan memakaikan pakaian kemuliaan itu pada hari akhirat. Maksudnya kalau lah dekat dunia ni dia nak tak nak pakai terlampau nampak hebat sangat, tawadu'an lillah, bukan nak tawaduk kepada manusia, tawadu'an lillah, maka Allah Ta'ala akan bagi kemuliaan di akhirat kelak. Sambung lagi, wala ghina illa fil iftiqar ila rahmatih, tidak ada kekayaan, tidak ada kekayaan kecuali dalam menampakkan kebutuhan tu bahasa Indonesia tidak menampakkan keperluan, iftiqar, kebutuhan tu bahasa Indonesia. Jangan maksudnya keperluan ni kepada Allah Ta'ala. Nanti cakap apa mak belajar butuh-butuh kat sekolah Islam Talim ni. Ini kebutuhan tu, keperluan. Keperluan dia sangat perlu kepada rahmatnya. Tidak ada petunjuk kecuali yang mengambil petunjuk dari cahayanya. Maksudnya siapa ambil petunjuk pada selain Al-Quran dan hadis, maka dia akan sesat. Tidak ada kehidupan kecuali dalam keredaannya. Maksudnya bukan maksud tak hidup, maksudnya ialah kehidupan itu tidak diredai Allah. Mungkin Allah Ta'ala bagi dia hidup, tapi Allah Ta'ala tak redha kat dia. Sebab tu tak semestinya Allah Ta'ala memberi anda sesuatu, maksudnya tanda Allah Ta'ala redha. Tak semestinya Allah Ta'ala memberi kekayaan, maksudnya Allah Ta'ala redha. Itu satu benda yang kita kena faham. Ada setengah orang disangka Allah Ta'ala bagi dia kesenangan hidup, bagi dia ini, maksudnya Allah Ta'ala redha kat dia. Bila Allah Ta'ala bagi susah, maka dia rasa Allah Ta'ala tak redha kat dia. Tak, itu tak benar. Sebab tu kita kata dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak sebut kan, Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala mentakdirkannya, maka dia buruk, dia pun bersedih. Ini sifat orang, bukan sifat orang. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu khairu manu'a wa idza massahu syarru jazu'a. Allah Ta'ala jadi manusia ini memang ada sikap macam tu, yang sebenarnya itu bila dapat yang buruk maka dia akan bersedih sangat. Sedangkan dapat benda yang buruk itu ialah tanda Allah Ta'ala nak bagi ujian kepada dia. Innallaha idza ahabbal 'abda ibtalahu. Sebenarnya Allah Ta'ala bila sayang kepada hamba-Nya, Allah Ta'ala akan ujinya. Tidak ada kenikmatan kecuali dalam kedekatan kepadanya. Tidak ada kenikmatan melainkan bila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tak rasa benda ni, sebab tu kita tak dapat nak menterjemahkannya, kenikmatan tersebut. Sebab tu kita rasa nikmat pada benda yang selain daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita mencari nikmat pada benda-benda keduniaan, betul tak? Kita nak cari nikmat, kita pergi bercuti jauh-jauh, betul tak? Kita nak cari nikmat, kita mencari benda yang boleh menyeronokkan kita dalam benda-benda keduniaan. Kita cuba cari TV yang paling bagus, kita cuba cari percutian yang paling mahal dan yang paling selesa sekali, sebab kita nak cari nikmat. Sedangkan bagi hamba Allah SWT yang saleh itu, yang beriman tu, dia akan mendapat nikmat itu pada mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebab kita tak dapat benda ni, sebab tu kita cari benda lain. Sebab tu Nabi SAW kata dekat Bilal, bila Bilal nak dah tiba waktu salat, Nabi kata, ya Bilal, arihna bisalah, arihna bisalah, rehatkanlah kami dengan salat. Maksudnya bagi Nabi SAW dan orang yang beriman itu, salat itu satu bentuk rehat. Bagi kita salat itu benda yang sangat berat, rasa macam ada beban. Lepas solat tu lega. Lega tu bukan sebab lega seronok bersolat tu, lega sebab terlepas macam satu beban. Sebab itulah ini beza kita dengan orang lain. Sebab tu kita minta Allah SWT ampunkanlah kita atas kelemahan kita ini. Tidak ada kebaikan bagi hati dan keberuntungan selain ikhlas untuknya dan mengesakan kecintaan baginya. Maka tidak ada kebaikan bagi orang yang hatinya melainkan ikhlas kepada Allah. Bayangkan semua benda dia buat kerana Allah, dia memberi kerana Allah, menahan diri kerana Allah, dia cinta kerana Allah, dia benci kerana Allah. Seperti hadis dan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi kata, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah
faqad istakmalal iman. Kata hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, siapa yang cinta kerana Allah, benci kerana Allah, memberi kerana Allah, menahan kerana Allah, faqad istakmalal iman, maka dia telah menyempurnakan iman. Adapun sesiapa yang tak ada benda ni, walaupun dia bersolat, walaupun dia berpuasa, walaupun dia melakukan haji, maka tidak ada kemanisan dalam beribadah kepadanya. Bayangkan kita memberi semua kerana Allah, kita datang kerana Allah, kita pas nota kerana Allah, kita tulis kedatangan kerana Allah, maka kita akan dapat kebahagiaan. Kita akan hilang keterikatan kita kepada hamba. Selama ni kita buat semua kerana makhluk. Saya buat macam ni sebab apa? Nak bercakap cantik ni, sebab orang nak tengok. Sebab apa saya berceramah dengan baik? Sebab nanti orang suka kat saya. Sebab apa awak bagi sedekah ni? Sebab nanti orang kata saya ni. Ini semua menyebabkan kita ni terikat dengan makhluk. Kita menjadi hamba makhluk. Kita kata hamba makhluk, kita beribadah kerana makhluk. Adapun siapa yang dia buat kerana Allah, cinta kerana Allah, benci kerana Allah, maka dia akan terbebas daripada makhluk. Bila terbebas daripada makhluk, Allah Ta'ala akan naikkan kemuliaannya. Bayangkan waktu kita tengok para ulama kita, para sahabat radhiyallahu anhum, bila dia mendapat Islam, maka bebas daripada keterhambaan kepada makhluk. Maka dia pada dia ada keberanian, padanya ada keikhlasan, padanya ada kekuatan yang tak ada pada orang lain. Sebab kalau kita buat kerana makhluk, katakanlah kita buat kerana makhluk, datang 5 orang, hilang semangat saya nak belajar, contoh nak mengajar. Orang ramai baru semangat. Maksudnya apa dia? Kita kepada makhluk. Tapi kalau kita buat kerana Allah, sebab tu guru saya dulu, Syekh Aiman Yusof Ad-Daqqaq hafizahullah, ceramah dia kalau 10-100 orang, sama macam kalau dia berceramah pada 3 orang. Kami dulu ada kuliah khas bersama dia setiap hari Ahad. Yang datang tu 4-5 orang. Tapi semangat dia dan dia punya determination dia punya anticipation dan semua dah sama macam bila dia berceramah dengan ramai orang. Nanti kita kata ini ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebaikan bagi hati dan keberuntungan selain ikhlas untuk dia nak mengesahkan kecintaan baginya. Zat yang jika ditaati akan mensyukuri. Maksudnya apa? Iaitu Allah Ta'ala ni, bila kita taat dia, pasti Allah Ta'ala syukur. Siapa yang bersyukur ni? Siapa yang bersyukur ni? Zat yang bila ditaati dia akan bersyukur. Allah tu syukur. Betul, sifat Allah Ta'ala apa dia? Syakur. Salah satu sifat Allah ialah syakur. Allah Ta'ala ni dia bukan macam kita, kadang-kadang buat baik kita nak balas pun, betul tak? Allah Ta'ala ni ialah syakur, maha bersyukur. Maksudnya maha berterima kasih. Kalau kita buat baik ke Allah, pasti Allah akan balas. Itu benda yang kita kena ingat. Pasti Allah Ta'ala akan balas. Walaupun dia tak dapat balasan di dunia, Allah Ta'ala akan bagi balasan di akhirat. Lepas tu benda ni kita kena tanam akidah dembab ni. Banyak orang buat kebaikan di dunia tak disebut. Memang banyak orang. Dia tolong masjid, tak disebut nama dia. Tak ada pun nama dalam buku apa tu, apa yang buku tu. Apa nama aku tak disebut ni? Hai cik. Terima kasihlah bila buat ucapan tu kepada fulan dan fulan. Dia tak sebut nama aku. Tapi kalau kita buat kerana Allah, kata tak apa, aku tak nak disebut, lebih baik. Lepas tu Abdullah Al-Mubarak, satu ulama yang hebat, dia kata aku suka pergi tempat yang aku tidak dikenali. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata apa? Dalam dia kata, aku suka orang ambil ilmu daripada aku, tetapi dia tak nisbahkan kepada aku. Sebab itulah bila kita baca kitab Imam Syafi'i, kita sebut Imam Nawawi, kita sebut Imam Ar-Ramli, kita sebut ulama-ulama yang besar ni, Ibn Qayyim. Sedangkan mereka semua ambil ilmu daripada Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tak sebut pun namanya. Sebab itu doa Imam Syafi'i. Sebab dia nak keikhlasan, dia bukan nak nama. Seterusnya, bila dia didurhakai, dia memberi taubat. Allah Ta'ala Tawwab. Allah Ta'ala Tawwab. Bila didurhakai, dia memberi taubat dan ampunan. Jika dipanjatkan doa, dia akan mengabulkan. Idza du'iya bihi ajab. Allah Ta'ala pasti akan kabulkan doa, sama ada dikabulkan sekarang ataupun disimpan akhirat kelak, ataupun dari 3 cara Allah, dia akan angkat musibah daripada seseorang tu. Itu cara Allah Ta'ala mengabulkan. Jadi kalau dia minta Ferrari, tak dapat dah 30 tahun doa minta Ferrari, tak dapat. Itu Allah Ta'ala mungkin nak simpankan Ferrari untuk akhirat kelak. Mungkin Allahu'alam. Boleh tak minta Ferrari? Boleh tak? Boleh. Dalam hadis dalam kitab Ibn Rajab Hanbali, dia sebut satu hadis, dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni suka kita berdoa walaupun kita minta tali kasut.
Walaupun kita minta tali kasut. Dalam hadis tu, walaupun hadis tu ada kedhaifan, tapi Nabi kata hadis tu walaupun minta tali kasut Allah Ta'ala suka. Cuma elakkan takalluf, berlebih-lebih dalam melampau dalam berdoa. Melampau dalam doa ni macam mana? Ya Allah, Tuanku, berikanlah anak aku kejayaan dalam peperiksaan UPSR. Cukuplah macam tu. Dapat 5A, boleh tak 5A, minta 5A, boleh dapat minta 5A. Tapi jangan detailkan. Biarlah BM dia 95, ya Allah. Matematik dia 97, 99. Itu melampau. Macam juga minta suami. Mintalah suami yang saleh. Ya Allah, berilah aku suami yang saleh, yang muka dia macam Chinese look sikit. Lepas tu tinggi dia tak tinggi sangat, dia sederhana saja, supaya bila duduk sebelah aku tak nampak beza sangat. Macam itulah. Itu ta'addi fi doa. Itu ta'addi fi doa. Ya, kita boleh minta benda yang kecil, tapi jangan ta'addi fi doa. Kemudian jika dipersembahkan amalan, nescaya memberi ganjaran. Segala puji bagi Allah yang sifat rububiyahnya disaksikan semua makhluknya. Sifat rububiyah ni apa dia? Sifat mencipta dia tu. Sifat mencipta Allah tu disaksikan oleh semua makhluk. Sifat ilahiyahnya diakui oleh seluruh ciptaannya. Sifat ilahiyah pula apa? Ilahiyah apa? Bila sebut sifat rububiyah dan sifat ilahiyah, ini mesti lepas ni, kalau siapa belajar kat Ihsan Taklil lebih daripada 5 tahun, dia mesti boleh jawab soalan ni. Sifat rububiyah dia apa? Maksudnya sifat mencipta dia, mentadbir alam. Bila kita tengok, disaksikan. Kita tengok alam, kita saksikan kehebatan Allah SWT. Yang kedua, bila kita lihat pada alam ni, saksi kehebatan rububiyah Allah, maka pada waktu itu juga kita kena menyaksikan sifat uluhiyahnya. Uluhiyah ni maksud apa? Maksudnya kita mentauhidkannya dari segi ibadahnya. Maksudnya kalau orang tu sesuatu zat itu mampu mencipta alam ni dengan begitu hebat, maka kita kena bersaksi bahawa tak ada benda yang layak, zat yang layak untuk kita berdoa, untuk kita sembah, untuk kita agungkan, untuk kita cinta, untuk kita tawakal, untuk kita inabah kembali, untuk kita takut, untuk kita harap, melainkan zat yang telah menciptakan alam yang hebat ni. Itu maksud dia. Banyak orang dia menyaksikan rububiyah Allah, tapi uluhiyah ni dia tak ada. Dia menyaksikan Allah Ta'ala ni hebat, Allah Ta'ala ni mencipta makhluk, Allah Ta'ala mencipta alam, mencipta sungai, mencipta langit, mencipta galaksi, apa semua. Tapi bila berdoa, pergi minta Syekh Abdul Qadir Jalani juga. Dia tahu Allah Ta'ala mencipta alam, mentadbir alam, menurunkan hujan, memberikan rezeki, memberi rahmat. Bila anak nak periksa, pergi jumpa Tok Bomo. Ini kita kata tanaqud, bertentangan. Sebab itulah ulama kata, bila orang tu mempercayai tauhid rububiyah, sepatutnya dia yaqtadi, dia boleh membawa kepada tauhid uluhiyah. Dan siapa mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, pasti dia mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Faham yang saya cakap ni? Kau tak faham kat tangan. Ustaz benda biah-biah, banyak sangat iyah ni. Okey? Faham tak? Jangan malu dalam kelas ni. Dan saya turut bersaksi bahawa dia adalah Allah yang tidak ada sembahan selainnya. Nasyhadu an la ilaha illa ghairuhu illallah wa la ilaha ghairuh. Dan semua yang dia tampakkan berupa keajaiban ciptaannya dan keunikan tanda-tanda kebesarannya. Maha suci Allah, dan pujian untuknya sebanyak jumlah ciptaannya. Alhamdulillahillazi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini doa yang Nabi ajar kan. Bila tengok isteri dia berzikir macam-macam, pakai batu apa semua, nak zikir banyak-banyak, dia kata aku ajar kau satu zikir yang alhamdulillahillazi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Maksudnya kau berzikir dengan sebanyak pujian yang sangat banyak kepada Allah. Maksudnya apa? Alhamdulillah subhanallazi alhamdulillah adada khalqihi, segala puji bagi Allah, adada khalqihi, sebanyak jumlah ciptaannya, wa ridha nafsihi, dan keredaan pada dirinya, wa zinata arshihi, dan seberat timbangan arasnya. Arash ni besar mana? Siapa ingat hadis daripada Jami' Saghir? Siapa datang kelas saya hari Selasa, saya pernah sebutkan hadis ni. Besar mana arash ni? Seluruh alam ni, daripada langit pertama hingga langit ketujuh, dibandingkan dengan kursi Allah, seperti satu cincin yang dicampak di padang pasir. Ni alam yang tujuh ni, maksudnya galaksi semua. Banding dengan kursi, belum arash lagi, dengan kursi Allah,
seumpama satu cincin yang dicampak di padang pasir. Dan bandingan kursi Allah dengan arasy Allah macam sebentuk cincin juga yang dipandang di padang pasir. Maksudnya alam yang 7 galaksi yang banyak-banyak ni semua ni, kita ni galaksi Bima Sakti saja pun dah, jarak antara hujung galaksi Bima Sakti dan satu lagi hujung galaksi Bima Sakti dah 1 juta tahun cahaya. Bayangkan ada berpuluh-puluh galaksi, itu pun belum tentu lagi itu langit yang pertama. Belum tentu lagi itu langit yang pertama. Jangan ingat langit pertama atmosfera apa semua ni. Ada setengah orang yang mentafsirkan langit ni ada 7 lapisan dengan tafsiran sains. Maksudnya atmosfera, troposfera, posfera semualah. Yang fera-fera atas 7 lapis tu. Bukan itu. Alam yang kita duduk sekarang ni pun wallahu alam mungkin belum lepas lagi langit yang pertama. Adapun lepas tu seluruh alam yang luas ni, yang galaksi yang berbagai ni, dibanding dengan arasy Allah, dengan kursi Allah, satu cincin dijawab pada padang pasir. Dan kemudian pada kursi dengan arasy tu macam satu cincin pada padang pasir lagi. Maksudnya macam mana arasy Allah? Dan arasy Allah ni ditanggung oleh malaikat yang sangat besar. Saya ingat hadisnya, jarak di antara cuping telinganya hingga ke bahunya berapa tahun? 500 tahun. Jarak antara cuping telinganya sehingga ke bahunya 500 tahun. Itu yang ditanggung oleh malaikat yang menanggung arasy berdasarkan hadis yang sahih. Itu arasy. Jadi kalau kita kata subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy, besar mana tu? Besarlah. Dan sebanyak kalimahnya, wa bidada kalimatih. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya dalam uluhiyahnya. Maksud dalam ibadah tak boleh sekutukan Allah dalam uluhiyahnya. Sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam rububiyahnya. Maksudnya tak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan alam ni. Tak boleh kita kata berkongsi dalam penciptaan alam ni makhluk yang lain. Tapi bila kita tanya orang-orang yang melakukan syirik ni, dia tanya siapa yang ciptakan alam? Allah. Habis tu kau pergi buat dekat pergi minta izin jin nak kencing tu apa pasal? Katuk minta izin tumpang lalu cucu nak kencing. Kata alam ni Allah punya. Di lautan apa semua bagi makan jin. Sebab apa? Sebab nanti jin ganggu kita tangkap ikan dan nelayan. Kat sini mana rububiyahnya? Alam ni terjadi dengan sendiri, bertentangan dengan teori rububiyah, bertentangan dengan akidah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam uluhiyah ni tak boleh syirikkan Allah, dan rububiyah tak boleh syirikkan Allah. Tidak ada yang serupa baginya dalam zat, perbuatan. Perbuatan Allah contohnya macam mana? Tak ada sekutunya baginya dalam zat dan perbuatan. Maksudnya apa? Contohnya dalam hadis yang sahih, kita kata dalam hadis sahih Allah Taala, innallaha yanzilu rabbuna tabaraka taala ila sama'id dunya fi thuluthi al-akhir, fi thuluthi al-akhir. Allah Taala turun ke langit dunia pada 1/3 akhir malam. Kat mana perbuatan Allah dalam hadis ni? Turun. Kita turun tak? Kita turun kan, betul tak? Daripada asal taklim kita turun. Jadi Allah Taala turun, kita pun turun. Sama tak? Sama tak sama? Saya turun daripada hotel tingkat 10, naik lift, turun ke bawah, turun tak? Turun. Allah Ta'ala turun tak? Apa dia? Ni belakang lah. Betul Zuhara lah, jangan Ustaz Fadil lah. Itu baru betul sahih. Cara ni kita tak tanya, tapi makna turun tu kita isbatkan. Jangan kita tolak makna turun tu. Bukan turun, tak boleh. Kalau kita kata dia tak turun, maksudnya kita dah bertentangan dengan firman Allah. Kalau kita menolak perkataan turun tadi, mana kita telah menolak sifat Allah, perbuatan dia. Tapi yang kita cara turun tu yang kita tak tahu. Itu sahih. Kita tak mentakifkan. Sebab tu kita kata para ulama salaf bila dia sebut kita tidak mentakwilkan sifat Allah,
iaitu kita tidak mentakwilkan caranya. Kita tidak memikirkan caranya, bukan hakikat makna tersebut. Sebab kalau kita tolak makna hakikat makna turun tadi, maksudnya kita tak tahu makna turun tadi. Maksudnya dia bukan turun lah, tak tahu makna turun. Jadi apa asal Allah Ta'ala sebut turun? Maksudnya kita telah menafikan lafaz yang Allah dan Rasulnya pakai. Seolah-olah bila Allah dan Rasulnya bercakap dengan bahasa yang kita tak boleh faham. Saya bagi satu lagi contoh. Apa lagi perbuatan Allah? Apa? Ketawa. Allah Ta'ala ketawa melihat hamba-Nya yang bunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk syurga. Macam mana boleh? Yang bunuh masuk syurga, yang membunuh masuk syurga. Yang membunuh tu asalnya pergi berjihad. Dia bunuh orang dia, yang dia pergi perang. Dia pergi berjihad. Dalam masa pergi berjihad tu dia mati. Dia masuk syurga tak? Yang dia berjihad dengan tu asalnya kafir, masuk Islam. Masuk syurga tak? Masuk syurga. Jadi Allah Ta'ala ketawa melihat dua-dua ni akhirat kelak. Bukankah dulu para sahabat radhiyallahu anhum macam Khalid Al-Walid pernah pergi perang tak? Khalid Al-Walid pernah perang dengan orang Islam tak? Pernah. Pernah bunuh orang Islam tak? Pernah. Tapi sekarang dia dalam syurga. Maksudnya Allah Ta'ala ketawa melihat dia ni. Dulu dia bunuh orang Islam, yang terbunuh tu masuk syurga, syahid. Dia dulu yang kafir asalnya membunuh tu masuk syurga juga. Atau Allah Ta'ala ketawa dalam hadis sahih, dan sebut dalam hadis tu Allah Ta'ala ketawa melihat dua-dua ni. Sekarang ni perkataan ketawa tadi, nak terima ke tak perkataan ketawa? Terima ke tak perkataan ketawa? Allah Ta'ala ketawa tak? Tapi kaifiat cara ketawa, jangan sama ketawa macam kita. Macam tu tak boleh sama. Itu kaifiat. Allah Ta'ala sifat dia cinta. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Allah Ta'ala cinta kepada hamba yang berperang pada jalannya. Cinta tak? Allah Ta'ala cinta tak? Kita cinta tak? Cinta. Sebab tu kita kata perkataan cinta jangan nafikan. Sebab tu kita nama mungkin sifat tu sama, tapi hakikat tak boleh sama. Begitu juga dengan sifat yang lain. Bila Allah Ta'ala kata dia mendengar, kita mendengar tak? Yes. Allah Ta'ala alim, kita alim tak? Maka kita mengetahui lah. Bila Allah Ta'ala sebut, bila Allah Ta'ala lahirkan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila Nabi Ibrahim dapat anak Yahya kan, Ishaq. Dapat anak Ishaq, Allah Ta'ala kata bi ghulamin alim, dengan budak yang alim. Maka Allah Ta'ala bagi gelaran tu alim. Allah Ta'ala alim tak? Dia alim. Tapi Allah Ta'ala bagi gelaran juga Ishaq dengan gelaran alim. Maksudnya nama sama, tapi hakikat dia tak sama. Sebab tu dalam bahasa Melayu dia tambah maha je. Dalam bahasa Melayu nak bezakan dia tambah maha. Sebenarnya dari segi makna alim ejaan sama. Mana ada maha, mana bahasa Arab mim alif ha alif, maha alim, mana ada. Jadi kat mana perbezaan tu? Sebab kita tahu pada Allah Ta'ala dia ada laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak ada siapa yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nampak tak Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, laisa kamitslihi syai'un. Tak ada siapa yang serupa dengannya, tetapi dia melihat dan mendengar. Nampak tak? Allah Ta'ala kata tak ada siapa yang serupa dengannya, tapi dia melihat dan mendengar. Kalau kita fikir logik balik ayat ni, kita melihat dan kita mendengar. Maksudnya Allah Ta'ala tak melihat dan tak mendengar. Kalau kamu kata Allah Ta'ala tak melihat dan tak mendengar, maksudnya kamu menyembah si bisu dan si pekak, si buta dan si pekak. Jadi dalilnya kita kata yes, mendengar tu Allah Ta'ala mendengar, melihat Allah Ta'ala melihat, tapi tak sama. Sebab tu ini maksud dia, iaitu tidak ada serupa baginya dalam zat, perbuatan maupun sifat-sifatnya. Faham tak mukadimah ni? Allah Maha besar dengan sebesar-besarnya. Segala pujian bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah pagi dan petang, bukratan wa asila. Maha suci bagi zat yang bertasbih untuknya langit dan penghuninya. Maksudnya apa? Maksudnya semua alam ni sebenarnya sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang, bintang dan garis edarnya, falaknya lah, bumi dan penduduknya,
lautan dan ikan-ikannya, bintang-bintang dan gunung-gunung, pepohon-pepohonan dan binatang, bukit-bukit dan anak bukit, semua yang basah dan yang kering, serta setiap yang hidup dan yang mati. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum, innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Dan tak ada satu benda dunia melainkan semua puji Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu tak mengerti tasbihnya. Jadi tanah bertasbih tak? Batu bertasbih tak? Habis tu apa saya pergi tanam pokok atau kubur lagi, nak kata zikir kan, pokok tu zikir kepada orang mati. Tak boleh buang untuk tu, sebab itu bukan. Kalau yang tak nak buat rumah, tak ada potong pokok apa semua. Atas kubur saja. Ini bukan asal daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Kita tanam boleh sendiri. Tumbuh sendiri lah. Boleh cabut tak? Tak ada bersihkan Ustaz, yang dibersihkan. Dia bersihkan, betul dia bersih. Ya, boleh bersihkan. Itu bersihkan tu isu lain. Maksudnya saya nak petikaikan ialah perbuatan mencocok pokok atas kubur ni. Sebab niat dia kononnya kata supaya pokok tu bertasbih kepada ni. Kita kata tanah bertasbih, semut bertasbih, ulat bertasbih. Bukan pokok je tasbih. Yang kedua, kenapa pokok pudingnya? Pokok puding. Mesti pokok puding. Saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang sebenarnya selain Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Kalimah yang menjadi tegak dengannya bumi dan langit. Maksudnya dengan kalimah la ilaha illallah ni Allah Ta'ala mendirikan langit dan bumi. Dengan kalimah la ilaha illallah ni Allah Ta'ala mengutus Rasulnya. Kerana kalimah la ilaha illallah ni Allah turunkan kitabnya. Yalah, tujuan Rasul diutuskan untuk apa? Untuk betulkan akhlak semata-mata? Tidak. Betulkan akidah nombor satu dulu. Betulkan akhlak tu ya betul. Nombor satu ialah membetulkan akidah. Dia betulkan akhlak, yes. Betulkan akidah nombor satu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah utuskan pada setiap kaum, ajak kepada apa? An i'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Seterusnya. Dan tujuan dia menurunkan kitabnya. Lepas tu kita kata kitab Allah Ta'ala ni, kitab Al-Quran ni, semuanya tujuan untuk mentauhidkan Allah. Ustaz, ada juga bab fiqah. Bab fiqah tu mentauhidkan Allah, tauhid Allah dalam uluhiyah, dalam beribadah. Bab sirah, sejarah umat terdahulu, semuanya cerita berkenaan dengan para anbiya, dakwah mereka mengajak manusia kepada menyembah Allah. Lepas tu kata ulama, Al-Quran ni tak ada satu muka surat, satu helai muka surat melainkan padanya mesti ada cerita pasal tauhid. Sama ada tauhid rububiyah, atau tauhid uluhiyah, ataupun tauhid asma' dan sifat. Tak ada satu muka surat melainkan padanya ada penceritaan berkenaan tauhid. Lepas tu Syekh bin Baz rahimahullah tanya, apakah kitab tauhid yang terbaik? Dia jawab Al-Quran. Al-Quran. Sambung. Dan meletakkan syariat-syariatnya, kerana kalimah itu ditegakkan timbangan. Timbangan apa ni? Timbangan apa ni? Timbangan mizan amal akhirat kelak. Diletakkan catatan-catatan, kita punya catatan amal, serta ditegakkan pasar kat sini, pasar pula, ditegakkan syurga dan neraka. Dengan kalimah ini ciptaan terbahagi menjadi mukmin dan kafir, serta baik dan fajir. Dengan kalimah Allah Ta'ala la ilaha illallah ni kita tahu siapa yang beriman, siapa yang kafir, siapa yang baik, siapa yang jahat. Macam mana dengan kalimah la ilaha illallah kita tahu orang tu baik ataupun jahat? Maksudnya siapa yang mentahqiqkan, merealisasikan makna sebenar kalimah la ilaha illallah, maka dia akan jadi orang yang baik. Sebab contohnya orang tak buat maksiat, sebab apa? Dia faham Allah Ta'ala tu ada Tuhannya, rububiyahnya. Dia sedar Allah Ta'ala melihat dia, mentadbirnya, menguasai dirinya, tahu apa yang berjalan dalam dirinya. Maka takkah itu akan mendorongnya kepada menyembah Allah? Ya. Ada pun orang yang kurang akidahnya pada rububiyahnya, maka akan kurang pada
uluhiyahnya. Bila tak sedar Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mentadbir dirinya, Allah Ta'ala mentadbir segala urusannya, maka ketika tu bila dia lupa perkara ni, maka dia terlibat dalam maksiat. Lepas tu dengan kalimah la ilaha illallah ni lah beza antara si fajir dan seorang yang taat, seorang taqi dan seorang yang fajir, mukmin dan fajir. Kalimah itu adalah awal dari penciptaan, perintah, pahala dan siksa. Maksudnya kerana kalimah la ilaha illallah ni lebih dahulu daripada segala kalimah-kalimah yang lain. Kerana ia dan hak-haknya diadakan pertanyaan dan perhitungan. Kerana la ilaha illallah ni ada pertanyaan, iaitu apa? Hisab. Ada pertanyaan dalam kubur nanti, dan juga ada hisab, perhitungan. Atasnya pahala dan siksa terjadi. Kiblat dipancang, iaitu kiblat kita, dan asas-asas agama diletakkan. Dengan sebab kalimah itu pedang-pedang jihad dihunus. Umirtu an uqatilan nas, kata Nabi, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah. Ia adalah hak Allah atas semua hambanya. Hak Allah ialah untuk ditauhidkan. Apa dalilnya? Hadis apa? Yang datang kelas saya Ahad. Apa dalil kita kata tauhid ini hak Allah? Hadis apa? Siapa? Hadis siapa? Saya nampak Puan Marsila ada datang kelas Ahad saya. Ustazah Azizah ada. Puan Mai ada. Apakah hadis yang katakan bahawa hak Allah atas semua hambanya adalah la ilaha illallah, mentauhidkan dia? Hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal. Satu hari Nabi SAW naik himar. Naik himar tu apa? Himar tu kaldai, dengan Mu'adz kat belakang. Dia kata, wahai Mu'adz. Mu'adz pun kata, labbaika ya Rasulullah, aku menjawab seruanmu ya Allah. Kemudian Nabi jalan, Nabi diam. Jalan sikit lagi, Nabi kata, wahai Mu'adz. Mu'adz kata, labbaika ya Rasulullah, aku sahut seruanmu ya Rasulullah. Dan Nabi diam lagi. Wahai Mu'adz, labbaika ya Rasulullah. Mu'adz tak kata, Rasulullah, 2 kali dah panggil. Rasa diam. Ini adab seorang anak murid kepada gurunya. Labbaika ya Rasulullah, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Kau tahu tak, wahai Mu'adz, apakah itu hak Allah ke atas hamba-Nya, iaitu yang patut kita penuhi, dan apakah hak hamba ke atas Allah? Apakah hak yang kita dituntut daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa haqqul ibadi 'ala Allah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, iaitu kita menyembahnya dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Ini hak Allah. Sebab itulah kita kata, apa dosa orang musyrik terbesar? Orang musyrik selalu tanya kat kita, orang kafir, kenapalah orang kafir yang baik ni masuk neraka juga? Selalu tanya kita. Baik, Mother Teresa ni bukan main baik lagi, asal masuk neraka juga kalau dia kafir lah, kalau dia mati kafir. Kita kata sebab dia telah melanggar hak Allah yang paling besar, iaitu tidak mensyirikkannya, itu penyembah yang tidak mensyirikkan dengan satu pun. Itu dia kata hakullah. Kemudian, apakah hak hamba ke atas Allah? Apakah yang kita boleh tuntut daripada Allah Subhanahu wa taala? Iaitu an la yu'adzib man yashhadu an la ilaha illallah, iaitu Allah Ta'ala tidak akan mengazab siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini dalil yang terbesar bahawa hak Allah ke atas hamba-Nya adalah la ilaha illallah. Ia adalah hadis tadi diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Ini adalah kalimah Islam dan kunci negeri keselamatan. Negeri keselamatan mana? Akhiratlah, syurga. Tentangnya akan ditanya orang-orang terdahulu dan orang yang kemudian. Kemudian bawah itu dikata, tidak akan bergeser kedua kaki hamba pada hari kiamat hingga ditanya tentang 2 kalimah syahadat. Maksudnya tidak akan bergerak kaki hamba tu sikit pun akhirat kelak, melainkan akan ditanya berkenaan dengan 2 kalimah syahadah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga diajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dahulu kamu sembah? Yang kedua, apakah sambutan kamu terhadap para utusan? Itu sambutan kita terhadap para rasul. Jawapan pertanyaan yang pertama adalah realisasi la ilaha illallah. Tiada sembahan yang sebenarnya layak melainkan Allah. Bagi dari segi pengetahuan, pengakuan, baik pun pengamalan. Maksudnya kita ni mengucapkan la ilaha illallah tu mesti ada dari segi pengetahuan, pengakuan mulut,
maupun pengamalan. Ini maksudnya dalam ulama ahli sunnah kata iman itu ialah tasdik dengan hati, pengiktirafan dalam hati, kena sebut dengan lidah dan kena dilakukan dengan amal. Sebab tu ahli sunnah kata amal termasuk dalam iman. Amal termasuk dalam iman. Siapa yang mengeluarkan amal daripada iman, maka dia terkeluar daripada ahli sunnati wal jamaah, terkeluar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita semua sepakat bahawa dalam ahli sunnah, siapa yang meninggalkan amalan yang wajib, maka dia akan diazab. Siapa yang meninggalkan perbuatan amal yang menyebabkan dia terkeluar daripada Islam, maka dia akan terkeluar daripada Islam. Kita bukan macam akidah sebagai manusia yang mengatakan bahawa amal itu hanya pelengkap keimanan. Maksudnya kalau tak beramal, dia beriman lagi, tapi dia tak lengkap iman. Tak. Kita kata ada amalan-amalan, ya, pelengkap kepada keimanan. Contohnya amalan sunat. Tapi ada amalan-amalan, ia kalau kita ditinggalkan, dia meninggalkan, menghilangkan asal iman kita terus. Asal iman. Maksudnya kalau kita tinggalkan, tak ada iman langsung baginya. Contoh, solat. Sama meninggalkan solat, kira dia terkeluar daripada Islam, ikut pendapat yang sahih. Ada perkara yang kalau dibuat akan menghilangkan asal iman, seperti perbuatan syirik dan lain-lain. Dia tak boleh kata jangan tengok kepada amalan aku, yang penting hati. Ini tak betul. Dia tengok pada luaran air, tengok dalaman air tau. Dalaman air tak sama dengan luaran air. Mana boleh, ini bukan Islam. Itu bukan daripada Islam. La ilaha illallah ni tahqiq dia, merealisasikannya mestilah dari segi pengetahuan. Kita tahu apa sifat Allah, apa semua. Yang kedua, pengakuan dengan mulut. Yang ketiga, pengamalan. Amalan dengan fizikal. Lepas tu dalam Quran sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat fadkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Dan masuklah syurga dengan apa yang kamu telah lakukan, amalkan. Amal. Jawapan yang kedua pula, realisasi, iaitu apa? Soalan yang kedua tadi, apakah sambutan kamu terhadap utusan? Jawapannya ialah realisasi wa anna Muhammadan Rasulullah. Baik dari segi pengetahuan, pengakuan, kepatuhan dan ketaatan. Maksudnya pengetahuan, kita kenal Nabi SAW, pengakuan, kita saksikan dengan mulut bahawa kita sayang Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kepatuhan, patuh Nabi Muhammad SAW dalam perkara yang kecil, yang besar, yang zahir dan yang batin. Dan ketaatan kepada Nabi SAW. Faham dah tu? Seterusnya, diwajibkan kepada para hamba mentaati Rasul SAW. Saya bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kepercayaannya terhadap wahyunya, dalam bahasa Arab aminu ala wahyi, amin. Kepercayaannya bahasa Arab amin. Apa maksud kepercayaannya terhadap wahyunya? Apa maksud dia? Kepercayaannya terhadap wahyunya, maksudnya Allah Ta'ala telah mengamanahkan wahyu ini kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikannya kepada umatnya. Maksudnya, jika Nabi SAW ialah orang yang amanah, pasti Nabi telah menyampaikan segala bentuk ajaran Islam kepada umatnya. Maka tak boleh seseorang mendakwa ada ilmu yang Nabi rahsiakan daripada umatnya. Nabi telah sampaikan semua. Lepas tu dalam hadis yang sahih, Nabi kata, tidak ada perkara yang merapatkan kamu kepada syurga, melainkan aku telah jelaskannya kepada kamu. Dan tidak ada perkara yang mendekatkan kamu kepada neraka, melainkan aku telah melarang kamu, mencegah kamu daripadanya. Maksudnya, setiap apa yang Nabi dah ajar itu dah komplit. Sekiranya kita mendakwa ada ajaran Nabi yang tak lengkap, ataupun kita tak sebut dalam lidah, tapi dalam perbuatan kita buat amalan-amalan yang kita sangka pelengkap kepada ajaran Islam, maka kita telah mendakwa bahawa Nabi SAW tidak amanah. Nabi Allah SWT sebut dalam Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan semua yang telah aku sampaikan kepada engkau. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tak buat, wahai Muhammad, kamu tak sampaikan risalah aku. Maksudnya Nabi dah sampaikan. Pada hari Arafah kan Nabi SAW dia kata kepada umatnya, kepada hambanya, adakah aku telah sampaikan semuanya? Maka sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi pandang kat langit, Allahumma syhad, wahai Muhammad, wahai Allah, saksikanlah bahawa aku telah menyampaikan semua ajaran Islam dah lengkap. Dia tak payah berhajat kita kepada ajaran tambahan, tak berhajat kepada kita kepada amalan tambahan yang Nabi tak pernah ajar, tak berhajat kita kepada Yasin malam Jumaat, tak berhajat kita kepada benda-benda yang bukan daripada menyambut malam nisfu Syaban, tak berhajat kita menyambut malam tahun baru ni.
Muharram, Muharram. Tak berhajat kita doa awal tahun dan akhir tahun. Nabi tak pernah hajar benda-benda ni semua. Tak berhajat kita kepada berharap pada malam Rasul. Tak berhajat kita kepada benda-benda yang Nabi tak ajar ni, sebab semua yang merapatkan kita kepada syurga Nabi dah ajar. Tak berhajat kita kepada selawat syifa. Tak berhajat kita kepada semua benda ni semua. Kita tak berhajat kepada ni semuanya. Allahumma salli ala tibbil qulubi wa dawaiha. Nabi tak pernah ajar. Para sahabat tak pernah ajar. Imam-imam kita yang besar tak pernah ajar. Bahkan fatwa daripada Perlis telah mengatakan selawat tersebut ialah selawat yang boleh mengundang kepada syirik. Selawat syifa. Sehingga sekarang ni di lidah manusia selawat syifa lebih dibaca daripada selawat Ibrahimiyah. Orang kenal lagi Ratib Al-Haddad. Ratib ini, qasidah ni daripada zikir Nabi SAW pagi dan petang. Kalau tanya budak-budak kecil semua boleh ingat lagu Zuhara Dinu Muhammad bi Zuhuri Nabi Muhammad. Saya pun hafal lah lagu tu, masih dengar. Cuba tanya apa zikir Nabi pagi-pagi. Allahumma fatiras samawati wal ard, khaliqas samawati fatiras samawati wal ard. Kan? La ilaha illahu Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki wa a'udzubika an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajuri ila muslim. Doa Nabi pagi dan petang. Tak ada siapa pun yang ingat doa zikir Nabi ni. Betul, benarlah kata para ulama salaf, hidupkan satu bid'ah, mati satu sunnah. Ustaz tangan zikir pun salah ustaz. Kita zikir Nabi banyak lagi. Hisnul Muslim ni kalau kamu dah hafal, boleh pakai Ratib Haddad ke Ratib Al-mana Al pun pakailah. Al-atas, Al-bawah, Al-kiri, Al-kanan pun pakailah. Tetapi minta maaf siapa ada al ni, bukan saya kata nak fikirkan, sebab ada orang dia melampau, gulu. Majlis dia baca hadis satu dua hadis, lepas tu dia baca qasidah, lepas tu dia kata Rasulullah duduk kat majlis kita. Sebab Rasulullah suka qasidah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta maaf sebutlah, tak kena sebut dengan ni. Sebab kita nak baca Zadul Ma'ad ni. Sebelum nak baca sunah-sunah Nabi ketika pakai baju, gosok gigi, apa semua, betulkan akidah dulu. Sebab tu penting baca muqaddimah ni. Ada orang ikut sunnah Nabi dari segi fizikalnya, tapi akidah dia tak ikut sunnah Nabi. Itu kita bahaya tu. Luaran dia betul, pakai serban, pakai apa, tapi akidah ni akidah ada syirik, akidah dia akidah tawassul, akidah ada akidah apa, subhanallah, rosak. Lepas tu saya baca muqaddimah ni satu persatu. Sebab pada muqaddimah ni tadi dah banyak belajar kita akidah dari bab sifat, bab apa dan semuanya. Sebab tu kita kata aminu ala wahyi, dah sampaikan semuanya. Yang terbaik di antara ciptaannya. Maksudnya yang terbaik. Bila Nabi ajar yang terbaik. Dia kata selawat untuk yang terbaik. Selawat Nabi lah, yang Nabi ajar. Kita cari selawat lain. Ada pula dikumpulkan selawat-selawat Tafrijiyah, Najiyah, Tijaniyah, macam-macam selawat ada. Selawat Fatih, Al-Fatihu lima Ughlaq. Selawat tu daripada tarikat Tijaniyah tu, jangan baca selawat. Selawat daripada tarikat-tarikat ni tinggalkan. Dia kata Allahumma salli ala Al-Fatihu lima Ughlaq, pembuka kepada apa yang tertutup. Siapa yang buka yang tertutup ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan selawat tu pembuka, Allah Ta'ala yang membuka benda tersebut. Selawat syifa, Allahumma salli tibbil qulub, segala puji, selawat kata Nabi, penyembuh jiwa. Siapa yang penyembuhkan ni? Selawat ke? Kita hati-hati bab-bab ni semua. Dan duta dalam buku ni Safir. Safir ni maksudnya orang tengah di antara dirinya dan hambanya. Maksudnya dirinya yang pertama tu siapa? Allah. Hambanya siapa? Kita lah. Maksudnya Nabi itu ialah orang tengah antara Allah dan hamba. Ingat, orang tengah ini dalam bab menyampaikan wahyu, bukan orang tengah dalam bab berdoa, dalam bab ibadah. Jangan tersilap. Perkataan ni jangan disalahgunakan. Oh, maksudnya bila kita berdoa, kita kena melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau selawat tu betul lah. Maksudnya Nabi takkan terima doa melainkan selawat. Maksudnya dia kena ada tawassul, dia kena ada orang tengah dulu untuk sampaikan dia kepada Allah. Ini tak boleh. Lepas tu tak boleh kita kata ya Rasulullah, selamatkan kami ya Rasulullah.
Tak boleh. Berlaku dalam hadis yang sahih, ada satu hadis, ada seorang sahabat kata, "Aghithna ya Rasulullah." Selamatkan kami ya Rasulullah. Nabi kata, "Adakah kamu nak jadikan bagi aku ini sekutu bagi Allah? Aj'altani lillahi niddan wa huwa khalaqak." Adakah kamu nak jadikan aku ni sekutu bagi Allah? "Innama la yustaghathu bi, innama yustaghathu billah." Sebenarnya tidak orang beristighathah, iaitu minta pertolongan daripadaku, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi larang. Kadang-kadang hujah mereka ni, dia kata apa? "Ustaz, kita bukan dia minta kat Rasulullah, kita kata kat Rasulullah supaya Rasulullah sampaikan." Ini duta tadi. Ini duta tadi. Melalui Rasul, ini duta. Ini duta. Ini kita kata ada orang tengah. Kalau Rasulullah pun tak boleh, apatah lagi. Kalau Rasulullah pun tak boleh buat macam tu, apatah lagi orang lain. Apatah lagi tok syekh mereka, melalui syekh, melalui sikit fulan, melalui Allan, fulan dan Allan. Zikir Rasulullah, dia kata Nabi buat. Kalau kita melalui jalan tengah untuk menuju Allah, iaitu tafsiran kedua, iaitu tak ada jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melainkan melalui sunnah Rasulullah. Ini baru betul. Ini baru betul. Tak ada jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melainkan kena melalui sunnah Rasulullah SAW. Bukannya tak ada jalan kita untuk berdoa kepada Allah melainkan kena melalui Nabi. Ini tak boleh. Faham tak perbezaan maksud saya ni? Yang pertama, dari segi amalan, iaitu amalan kita tak boleh mendekatkan diri kepada Allah melainkan kena ikut cara Nabi. Itu maksudnya duta. Bukan kita berdoa, kita kena melalui Rasulullah. Tak boleh. Sebab siapa yang berdoa melalui makhluk untuk sampaikan doanya kepada Allah, maka kita telah tashbihkan Allah, kita telah menyamakan Allah dengan raja di dunia. So kita kata, kenapa ulama-ulama kita, para ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz kita dan ulama kita sangat menentang perbuatan ini, tawassul ni, di Islam tawassul. Iaitu bila berdoa, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sampaikan doa kami kepada Allah." Kenapa kita larang perbuatan tersebut? Kerana perbuatan tersebut kita telah mengkiaskan Allah Ta'ala dengan raja di bumi. Iaitu kalau kita nak jumpa raja, nak jumpa PN, Datuk Najib Tun Razak, boleh tak kita terus kata besok kita pergi tu pejabat dia jumpa? Tak. Kita kena orang tengah, buat appointment apa semua. Jadi dia kata, golongan dia kata, macam tu juga kita ni banyak dosa. Doa terus ke Allah tak boleh. Kalau doa terus, Allah Ta'ala tak terima, sebab kita ni banyak dosa. Jadi kita kena melalui orang yang soleh ni. Orang soleh ni yang boleh sampaikan doa kita. Inilah syirik. Syirik. Hindu macam tu, Buddha macam tu, Syiah macam tu. Ayatullah Ali Ashirazi, saya ada video dia dalam ni. Dia bagi ceramah dekat dia kata, "Wahai pengikut pecinta Ali sekalian," dia kata, "kita ini banyak dosa." Dia pakai ayat dia, cara dia cakap pun perasaan. Dosa kita banyak. Nak bertemu kepada Allah, Allah Ta'ala takkan mengabuli doa kita. Kita kena melalui hamba-hambanya yang saleh, seperti Ali, Fatimah, Hasan, Husin. Sebab itulah sebenarnya bila kita sebut Ali, bila kita sebut Hasan, kita sebut Husin, bukan maksud kita Ali, Hasan, Husin, tapi maksud kita ialah Allah. Sama macam syirik, macam Ali, orang musyrikin dulu. Orang musyrikin kata apa? "Ma na'buduhum walladzina takhadhu min dunihi awliya." Dan orang yang mengambil selain daripada Allah itu sebagai pelindung. Apa kata? "Ma na'buduhum." Kami tak jadikannya melainkan illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan nak jadikan mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Orang musyrikin nak dekatkan diri kepada Allah, tapi cara dia salah. Cara dia melalui berhala-berhala, sembahan-sembahan tadi. Dan dia sangka perbuatan dia betul. Betul ke Ustaz? Ya betul. Abu Jahal bila dia nak bunuh Nabi Muhammad SAW, dia sebut, "Demi Allah, demi Allah aku akan bunuh Muhammad." Demi Allah pula. Sebab dia sangka perbuatan dia betul. Disangka Allah Ta'ala telah melantik di kalangan makhluknya hamba-hamba yang boleh mendekatkan diri kepadanya. Itu yang kita kena faham masalah ni, masalah tauhid. Sebelum nak masuk masalah sunat tadi, masuk masalah tauhid ni dulu. Kemudian apa lagi? Kalau macam bintik
macam alangkah indahnya Nabi kalau Nabi ada waktu ni, macam nak timbulkan rasa Itu tak ada masalah kata macam bagusnya kalau Rasulullah ada sekarang. Itu tak masalah. Tapi jangan ya Rasulullah, kalau engkau ada sekarang ya Rasulullah. Jangan cakap macam tu. Adakah Allah Ta'ala mendengar rintihan kita tu? Adakah Allah Ta'ala mendengar rintihan kita? Lepas tu kenapa tak minta Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku berintih kepadamu ya Allah atas apa terjadi pada umat. Patutnya pada Allah kita minta. Ya, mungkin seorang dia melampau dalam mengungkapkan rasa rindu kepada Nabi. Ini sebab tu kita kata cara sayang, cara rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada jalan melainkan kita kena ikut jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Rindu Rasulullah bukan rindu macam rindu-rinduan kita kepada kekasih kita. Buat nyanyi, buat apa, betul tak? Para sahabat adalah orang paling rindu. Agaknya Abu Bakar, Umar tak rindu Rasulullah lah. Mereka paling rindu Rasul, tapi dia tak buat lagu. Buat lagu tak? Dia buat lagu main gitar ke, tampal ke mana-mana, tak ada. Ataupun dia ingat muka Rasulullah tu dia lukis, ada tak? Tak. Dia buat patung Rasulullah, tak ada. Tak buat. Dia ikut sunnah Nabi SAW. Dia belajar hadis, dia belajar semua. Itu cara rindu Rasulullah SAW. Kita faham perkataan dari, ungkapan dari kita boleh kita ungkapkan rindu tu kepada dengan cara selawat Nabi SAW. Cara ni yang betul. Orang sekarang dia melampau, dia buat lagu. Dia buat lagu sekian dan fulan apa semua. Tapi sunnah Nabi tak ikut. Hatta pada lagu tu pun dah melanggar sunnah. Hatta pada lagu tu pun telah melanggar sunnah dengan main alat muzik dan sebagai alat musiknya yang Nabi telah haramkan. Sayakunu fi ummati ma yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif. Akan pada umatku nanti orang yang menghalalkan perzinaan, menghalalkan sutera bagi orang lelaki dan menghalalkan alat-alat muzik. Macam mana kamu kata kamu nak ni zikir terapi diri waktu maghrib tu, TV tak sebut buat TV nanti. Zikir terapi diri tapi pakai alat muzik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un datang ni. Sayang Rasulullah tapi ungkapan syirik. Madad ya Rasulullah. Disebut madad ya Rasulullah, pertolongan ya Rasulullah, pertolongan. Madad ya Rasulullah ni syirik. Apa benda yang paling Nabi benci? Apa benda yang paling Nabi benci? Syirik. Cuma kita kena faham, nombor satu Nabi paling benci syirik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah?" Manakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaat kamu ya Rasulullah? Maknanya orang yang paling berhak dapat syafaat Nabi siapa? Orang paling buat nasyid? Tidak. Yang paling besar serban ni? Tidak, bukan. Bukan orang ni. Siapa orang paling besar sekali? Dia kata as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbi atau khalisan min qalbi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar dalam jiwanya dan tak ada padanya syirik, tidak ada padanya benda-benda yang merosakkan akidah. Macam mana kalau mengucap la ilaha illallah tapi dia buat benda ni? Jadi kalau boleh kita elakkan. Para sahabat radhiyallahu anhum saya rasa tak ada riwayat yang kata ya Rasulullah, tak ada. Mereka mungkin pernah merintih kalau lah Rasulullah ada, mungkin ada. Pernah sekali Ummu Aiman menangis kan, menangis Rasulullah meninggal. Dia menangis Rasulullah meninggal. Abu Bakar dengan Umar ziarah dia. Kenapa kau menangis wahai Ummu Aiman, sedangkan kau tahu Rasulullah telah dapat apa yang dia dapat? Maksudnya Rasulullah dapat kehidupan yang bahagia kat atas tu. Apa Ummu Aiman kata? Kami sedih bukan sebab tu. Kami sedih sebab terputusnya wahyu. Para sahabat iman dia, asas dia iman kepada Allah tu. Cintaan kepada Nabi tu asas dia ialah iman kepada Allah. Lepas tu bila para sahabat dia faham konsep ni, faham konsep bahawa cinta kepada Rasulullah tak boleh lebih kepada syirik, sampai tahap boleh syirik kepada Allah. Lepas tu ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sedang pergi jauh dah ni, takkan tak habis mukadimah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, kalau aku tidak ingat akan nasihat Rasulullah SAW, iaitu apa dia? Kubur tidak dizahirkan. Dan Sahih Bukhari, Nabi kata apa? Laknat Allah ke atas pembina kubur. Laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani. Bila matinya orang saleh, dia akan bina binaan atas kubur orang saleh tadi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kata apa?
kalaulah aku tak ingat akan nasihat Rasulullah ini, aku dah zahirkan kubur Nabi dah. Sebab kubur Nabi kat mana? Dekat rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Sebab kecintaan sahabat kepada Nabi tu, Aisyah kata aku nak zahirkan kubur dia. Tapi sebab apa? Sebab para sahabat radhiyallahu anhum, Aisyah ni faham hak Allah bertemu dengan hak Rasul. Mana hak diutamakan? Hak Allah. Hak Rasul untuk dicintai, untuk disayangi, untuk dimuliakan. Tapi bila bertemu dengan hak Allah, iaitu tidak disyirikkan, iaitu tidak beribadah kepadanya, maka kita mendepankan hak Allah. Ini Aisyah faham bab ni. Walaula qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ubriza qabrah. Kalau bukan kerana kata Nabi SAW, saya aku akan menzahirkan kubur baginda sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi boleh habis ya. Diutus membawa agama yang sempurna, Islam dan sempurna, dan manhaj yang lurus. Manhaj yang lurus. Manhaj itu apa? Manhaj itu kaedah beragama. Ini kita kena belajar, kaedah beragama. Manusia sekarang dia beragama tapi tak ada kaedah beragama. Apa contoh kaedah beragama? Datang hari Rabu kelas Ustaz Adli. Contohnya ialah cara beragama. Contohnya kita kata ambil hadis yang sahih. Cara faham agama ni, faham para sahabat radhiyallahu anhum. Ini kaedah-kaedah yang penting dalam beragama. Ada setengah orang dia sayang Nabi, habis semua hadis-hadis semua dia angkut. Hadis palsu pun dia angkut, hadis sahih, hadis yang dhaif pun dia angkut juga. Jadi tak ada kaedah dalam beragama. Sebab tu bila dia pakai, dia buat benda-benda yang khurafat dan syirik atau benda yang bid'ah, dan dia kata ada hadis Nabi SAW yang buat, sedangkan hadis tersebut ialah sama ada dhaif ataupun maudhu' palsu. Tak ada kaedah. Ataupun dia baca Al-Quran dengan hadis, dia baca hadis tapi tidak mengikut kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat Nabi bila satu hari keluar, dia tengok para sahabat dia berkumpul. Kata, kenapa kamu berkumpul ni? Kami mengingatkan apa yang Allah Ta'ala telah bagi kepada kami. Kami mengingati Allah dengan rahmat apa yang nikmat-nikmat Allah Ta'ala telah berikan kepada kami. Jadi Nabi kata, tidakkah kamu tak ada niat lain? Memang niat itu saja. Ya, kami niat tu. Ketahuilah sungguhnya Allah Ta'ala telah berbangga dengan siapa yang menghadiri majlis tersebut. Hadis itu sahih. Tapi buat-buat bid'ah dia faham, maksudnya boleh berzikir beramai-ramai, la ilaha illallah, la ilaha ramai-ramai macam tu. Sedangkan hadis tersebut maksudnya kita duduk sama-sama bincangkan apa nikmat Allah yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Dan aku dulu sesat dulu, lepas SPM dulu, entah ke mana, ke sana kemari, pergi mana, pergi tengok wayang, pergi main game apa semua. Kalau Allah Ta'ala selamatkan aku, masukkan aku dalam sekolah agama ni, alhamdulillah. Aku dulu main motor daripada berempit sekali mati, kawan-kawan aku seorang mati. Ketika tu aku insaf, alhamdulillah aku belajar agama. Aku dulu pergi masuk Arqam, kemudian Allah Ta'ala tarik aku keluar masuk As-Sunnah, datang Yayasan Taklim, jadi betul, alhamdulillah. Ini maksudnya mengingati nikmat Allah yang Allah Ta'ala bagi dia. Bukan suruh berzikir, terjerit-jerit beramai-ramai macam tu. Bukan sunnah. Kita kena sebut terang-terang. Ni home ground saya kata kan, ni home stadium. Jadi saya kata terang, bukan sunnah Nabi SAW. Bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah sunnah. Tapi majlis tahlil bukan sunnah. Majlis tahlil bukan sunnah. Ucap la ilaha illallah, tahlil tu maksudnya ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Majlis tahlil tidak sunnah. Kalau sesiapalah yang boleh bagi hadis Nabi SAW, ataupun daripada para sahabat radhiyallahu anhum, ataupun daripada Imam Syafi'i, ataupun daripada Imam Ahmad, ataupun daripada mana imam, bahawa lepas orang mati atau bila nak ingat mati, nak sedekah pahala, mereka berkumpul dan buat majlis tahlil, silakan bawa kepada saya. Kita akan syarahkan hadis sebab kita akan bincang. Kalau hadis Nabi SAW wa 'ala ar-ra'si wal 'ain, kata ulama, kalau benda tu sahih dari Nabi SAW, wa 'ala ar-ra'si wal 'ain, kami akan letak atas kepala kami. Hadis Nabi. Hadis yang lebih teruk, lebih berat daripada tu kita boleh amalkan, betul tak? Hadis yang lebih ringan, kalau kita nampak macam tak logik pun kita amalkan juga. Lalat masuk dalam air, tenggelam, itu boleh kita amalkan. Takkan macam la ilaha illallah kami tak boleh amalkan. Tapi sebabkan tak ada dalam hadis Rasulullah SAW, tak ada dalam para sahabat, faham sahabat tak macam tu, dan juga para ulama kita yang kibar tak buat macam tu. Apa yang bukan agama pada zaman tu bukan agama pada zaman ni, kata Imam Malik rahimahullah. Apa yang bukan agama pada zaman tu bukan agama pada zaman ni. Apa yang tak buat pada para sahabat dulu bukan agama pada zaman ni. Dulu ramai tak orang mati zaman sahabat, apa tak ramai pula perang Siffin, perang apa semua, beribu-ribu orang mati. Para sahabat tu berlama-lama orang, beratus-ratus ribu yang meninggal.
Tak pernah sekali pun Nabi kata, malam Jumaat kita kumpul ya, kita baca-baca Yasin sikit, lepas tu kita ratib sikit, lepas tu aku bagi makan. Kita bagi makan. Tengoklah ada kambing ke apa ke. Tengok tanya Nabi tu, Ustaz, macam mana nak sedekah pahala? Ni datang kuliah ni, kita sedang menyedekahkan pahala kepada mak ayah kita. Balik kan ajar anak pula, sedekahkan lagi pahala dapat dekat mak ayah kita lagi banyak. Saya pernah tengok orang yang tak pernah, yang tak patuh pada perintah Allah, tapi bila time malam diingatkan tarikh kematian mak ayah, dia bukan main lagi, pergi beli Yasin kat masjid India tu banyak-banyak, sedekah masjid. Ingat itu manfaat. Ingat itu manfaat. Akhirat kelak mak dia akan dakwa dia balik, ataupun dia akan dakwa mak dia balik. Mak dia akan dakwa dekat dia balik. Allah Ta'ala akan bawakan saksi. Mak kata, kau dah tak ajar ke anak kau cara nak beramal? Aku dah ajar Rasulullah. Tapi dia sibuk nak pergi buat macam tu je, dia malah nak beramal. Mesti kita kena tengok apa yang Allah Ta'ala akan dakwa. Sikit lagi, tabir lagi 5 minit lagi. Allah mewajibkan para hamba, Allah SWT mengutuskannya sebagai rahmat bagi semesta alam, imam bagi orang bertakwa, hujah bagi semua ciptaan. Kita sebut dulu kan, hujah. Allah SWT mengutusnya pada masa kevacuuman Rasul, pada ketika ala fatrati minar Rasul, ketika tak ada Rasul kan. Allah memberi petunjuk dengannya kepada cara yang sempurna dan jalan yang terang. Allah SWT mewajibkan pada hamba untuk mentaati sallallahu alaihi wasallam, mengukuhkannya, menghormatinya, mencintainya, melaksanakan hak-haknya. Allah menutup semua jalan ke syurga. Dengar ni, Allah menutup semua jalan ke syurga selain jalan Nabi SAW. Semua jalan kepada Rasul tertutup melainkan jalan Nabi SAW. Kata siapa ni? Kata para ulama salaf. Bukan kata Ibn Qayyim. Bukan Ibn Qayyim yang pertama kata benda ni. Sebelum tu lah ulama-ulama dah kata dah. Syurga tidak akan dibukakan kecuali melalui jalannya, jalan baginda SAW. Allah SWT melapangkan dada beliau SAW, meninggikan sebutannya. Sebab tu Allah Ta'ala bila sebut Allah ni, mesti Allah Ta'ala sebut Muhammad. Betul tak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita azan pun, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kemudian kita minta Allah Ta'ala bagi maqam mahmud kepada Rasulullah SAW kan. Sebab Nabi kata siapa yang dapat azan baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah habis, Nabi kata apa? Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Halal baginya syafaatku akhirat kelak. Jawab azan kemudian baca doa tadi. Dan menetapkan, kemudian menghapuskan dosa darinya. Ikut sunnah Nabi boleh menghapuskan dosa dan menetapkan kehinaan serta kerendahan bagi yang siapa menyalahi perintahnya. Kata Nabi SAW, man tasyaju'ilat zillatu was-sighar ala man khalafa amri. Dijadikan kerendahan dan kehinaan ke atas siapa yang melanggar sunnahku. Poin yang penting saya nak ambil kat sini ialah pada awal perenggan tadi, Allah mewajibkan kepada para hamba untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, mengukuhkan. Mengukuhkan tu ada poin 12 kan atas kaki, letak bagi bawah. Lafaz mengukuhkan merupakan terjemahan dari kata ta'zir yang bermakna memenangkan dan membantu. Namun kata ta'zir juga bermakna celaan atas kecerobohan atau hukuman yang tidak ada ketentuannya. Jadi ta'zir yang pertama maksudnya ialah memenangkan dan membantu. Allah Ta'ala mewajibkan setiap orang Islam memenangkan dan membantu Rasulullah SAW. Sebab itulah kerja kita untuk Islam, bukan datang semayang, pergi umrah, lepas tu duduk rumah dah kerja Islam dah. Masalah orang macam tu, saya dah pergi haji dah umrah, Alhamdulillah, okey lah. Buat apa sekarang haji? Tak ada apa kat rumah. Pagi-pagi minum teh tarik, surat khabar, lepas tu hantar cucu pergi sekolah, 12 balik, Zuhur pergi semayang, baca Quran sikit. Itu bukan Muslim. Muslim mesti membantu sunnah Nabi. Ta'zir. Allah Ta'ala dalam beberapa ayat dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad akhadna mitsaqan nabiyyin lama ataituhum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun bima apa ayat tu? Allah Ta'ala telah mengangkat janji pada para anbiya dahulu bahawa bila datangnya rasul di kalangan kamu, mesti datuk minun nabihi wala tansurunnah. Kalau kamu sempat jumpa dengan Nabi ni, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Kamu kena beriman dengannya dan kamu kena bantu dia. Lepas tu kerja kita masuk Islam bukan kerja masuk Islam dan beramal dia, kita kena bantu Islam ni.
Kemudian Allah Ta'ala kata, qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Wahai para anbiya sekian, bukankah aqrartum, bukankah kamu telah bersaksi atas perkara ini? Ya, kami telah bersaksi. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Untuk saksikanlah, dan aku akan jadi saksi ke atas kamu semua. Ayat ini dalil bahawa Nabi Khidir, saya lompat jauh sikit lah ni, Nabi Khidir dia tak hidup. Ada setengah kepercayaan kata Nabi Khidir masih hidup. Masih hidup dia dengan rijal ghaib. Dia berjalan pusing satu dunia ni. Dan dia menghadiri, kalau puak-puak sufiah kata dia menghadiri majlis-majlis mereka lah. Majlis kita tak hadir, majlis dia je tadi. Kita baca Bukhari tak datang. Majlis-majlis zikir doang lah, majlis burdah, qasidah doang lah. Dia kata, jawapan dia, para ulama telah menjawab, kalaulah Nabi Khidir ada masa zaman Nabi SAW, wajib tak Nabi Khidir tolong Nabi? Wajib. Dia lah yang kena pergi perang dulu. Dia berjuang mempertahankan. Nampak kan Nabi Musa kata, Allah, Nabi kata, kalau Musa bin Imran hidup, dia akan turun dan dia akan ikut Nabi Muhammad SAW. Dia akan ikut ajaranku. Nabi Isa akan turun nanti. Nanti Rabbina ila samai dunia. Kaifa bikum lan nazala bikum ibnu Maryam. Hakaman Allah wa hukuman muqta. Dia akan hukum dengan adil, dengan pakai Al-Quran dengan hadis. Nabi Isa turun, dia akan pakai Quran dengan hadis. Nabi Musa kalau turun, dia pakai Quran dengan hadis. Kenapa Nabi Khidir kalau hidup lagi, dia tak ajak? Kalau mereka, kalau Nabi Khidir datang, kata akulah Khidir, ajak datang ikut sunnah Nabi, ramai tak akan ikut? Mesti ramai. Tapi kenapa Nabi Khidir tak zahirkan? Dalil bahawa Nabi Khidir dia dah wafat. Tak jadi, itu kan sebelahan tak jadi. Sebelahan tak jadi. Tak ada sebelah itu tukar. Lepas tu dia membesarlah, kemudian dia bina Kaabah apa semua. Ada kat dia berkahwin, dia berkahwin. Lepas tu dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih di antara anak-anak Ismail itu Bani Kinanah. Ini kita akan jumpa dalam kitab ni. Dan Bani Kinanah tu Allah Ta'ala telah memilih puak sekian. Daripada puak ni Allah Ta'ala telah memilih Quraisy. Daripada Quraisy Allah Ta'ala telah memilih Abdul Muttalib. Daripada Abdul Muttalib Allah Ta'ala telah memilih aku. Dan aku ialah Sayyidu Waladu Adam wala fakhar. Aku adalah anak Nabi Adam dan tidak ada kesombongan. Bukan aku nak belagak, tapi aku adalah penghulu anak Nabi Adam. Itu lepas tu Nabi digelar Mustafa sebab dia terpilih. Cukuplah 11.25. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tandakannya okey, ada iklan sebelum kita bersurai. Saya nak baca ni bahasa Inggeris ni tak tahu betul ke tak saya baca. Embracing, betul kan? Embracing the real you. A practical guide to puberty and its changes for young Muslimah. For sisters aged 9 to 16 years old. Berkenaan dengan haid dan apa semua ni lah. Tapi kalau yang tua-tua pun nak mengaji boleh juga Yang tahu yang dewasa-dewasa nak mengaji boleh juga, nak ajar anak cucu nanti. Okay, a discussion with Sister Ummu Zainab Venker, iaitu isteri kepada Syekh Yunus Katrada, Sabtu ni 11.30 sampai 1 tengah hari. Lepasnya kelas Arab Easy and Practical Way, Ustazah Riham selepas ini di tingkat atas bilik alif. Wallahu a'lam, minta maaf atas segala kekurangan. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu taala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri, yang hakikat daripada Allah Subhanahu taala. Semoga Allah Taala menemukan kita di majlis yang akan datang biiznillah taala. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.